Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita menyatakan rasa syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam tazkirah subuh kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan pada apa yang kita bincangkan. Pada pagi ini kita masuk nasihat tentang 3 perkara. Selama ni kita berbincang tentang nasihat berkaitan 2 perkara. InsyaAllah pagi ini kita mula dengan bab yang kedua, nasihat tentang 3 perkara. Yang pertamanya di sini ialah merungut susah hati dan merendah diri kepada orang kaya. 3 perkara. Nabi SAW telah bersabda, man asbaha wa huwa yashku dhikal ma'ashi faka'annama yashku rabbah wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha safitan 'ala Allah wa man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutha dini. Yang bermaksud man asbaha, siapa-siapa yang pagi-pagi lagi, wa huwa yashku, dia mengadu, dhiqal ma'ashi, susah kehidupannya. Pagi-pagi keluar terus daripada mulut dia, awak hari ini macam ni, macam ni, macam ni. Faka'annama, kata Nabi, sama halnya ataupun sebenarnya dia ni yashku rabbahu, dia sedang merungut kepada Tuhannya. Wa man asbaha, sama juga macam tadi, pagi-pagi ni li umuri dunia, dia berasa berkaitan dengan urusan dunia ni hazinan, susah hati, sedih atas urusan dunia. Faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, bererti pagi dia tu dia marah pada Allah Ta'ala. Wa man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu, dan barang siapa merendah diri kepada orang kaya kerana kekayaannya, faqad dhahaba thulutha dini, sebenarnya orang ini dia telah hilang 2/3, thulutha 2/3 daripada agama dia. Jadi tuan-tuan, puan sekalian, pagi ini kita lihat tentang 3 perkara yang takut-takut ada pada kita. Ini cerita waktu pagi. 2 yang mula tu cerita tentang awal pagi, bagaimana ada sebahagian daripada manusia bila dia bangun, terkeluar ataupun ada dalam diri dia perasaan-perasaan yang sebegini, merungut, susah hati. Sebenarnya dari segi fitrah bukanlah salah. Memang manusia ni dia akan menyebut sesuatu ataupun menyatakan perkara yang dia kurang berpuas hati. Pasti dia akan kata. Kita bawa kereta, kita tengok anak-anak kita, tengok jiran, tengok apa semua ni, ataupun yang kita, bagi yang bekerja, kan awak kerja banyak, kan kerja tu bila pun tak habis. Tapi dia akan keluar rungutan yang biasa, sebenarnya tidaklah
menjadi suatu kesalahan, kerana dia adalah fitrah, kita akan sebut. Tetapi yang menjadi kesalahan ataupun perkara yang kita nyatakan pada pagi ini, yang dinyatakan oleh Nabi SAW, ialah bila rumutan itu kita seolah-olahnya menyalahkan Allah Ta'ala. Dalam arti kata yang lain, kita merumut, kita lupa siapa yang menentukan baik buruk pada kita. Kita merumut ataupun keluar daripada mulut kita perkara-perkara yang sebegini, menunjukkan kita tidak redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ini yang menjadi kesalahan. Sebab itu Nabi sebut orang yang merumut terlampau banyak. Dia merumut ini atas urusan kehidupan, kesusahan hidup dia ini, maka dia sedang komen ataupun merumut itu kepada Allah Ta'ala. Sebab itu yang kedua disebut pada kita, bagi yang waman asbaha li umuri dunya hazinan, urusan dunia ni dia berasa susah hati, sedih sangat, kereta rosak, sedih, kan? Yang maksudnya dia perbuatan dia itu menunjukkan dia tidak redha. Inilah yang kita takut, sampai seolah-olahnya faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Pagi-pagi itu lagi dia telah menunjukkan rasa benci dia, marah dia pada Allah Ta'ala. Tak layaklah seorang hamba menunjukkan perasaan sebegini. Dan yang ketiga yang kita sebut ataupun yang Nabi telah sebut kepada kita, ialah bagaimana ada lagi satu jenis manusia yang dia merendahkan diri pada orang kaya disebabkan kekayaan orang tersebut. Ini bentuk perbuatan mazmumah. Dia sanggup bersusah payah untuk orang kaya disebabkan dia nak ataupun dia inginkan sedikit hapuan daripada kekayaan. Sehingga kalau dalam ni nanti kita akan lihat bagaimana dia boleh menggandaikan prinsip-prinsip dan seumpamanya. Sememangnya sebarang aduan hanya layak disampaikan kepada Allah. Ini cerita tentang orang yang merumut tadi. Sebab mengadu kepada Allah merupakan doa. Jadi bagi hamba, bila dia rasa sesuatu, maka dia panjatkan doa pada Allah Ta'ala. Memanjatkan doa bukan merumut. Walaupun dia minta pada Allah Ta'ala macam-macam, kan? Angkat tangan, ya Allah, hilangkanlah rasa sedih di hati, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada ahli keluarga, hilangkanlah kekurangan yang ada dalam diri. Itu tidak menjadi masalah. Merumut secara begitu, yakni berdoa pada Allah Ta'ala sesuatu yang terpuji. Sedang pengaduan kepada sesama manusia adalah menjadi petanda bahawa seseorang itu tidak rela, yakni tidak redha dalam menerima bahagian ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia pergi cerita ke orang tentang masalah dia, kemudian bila cerita ke orang ni faham-faham, dia akan tambah cerita yang lain, ambil yang lain, dia rawit habis. Bermakna ketika itu dia berada dalam keadaan tidak menerima ketentuan Allah Ta'ala. Adapun bersusah hati kerana memikirkan urusan dunia, misalnya khawatir tidak mendapat rezeki atau takut tidak tercapai apa-apa yang diinginkan terhadap harta dan dunia, maka perasaan dan keyakinan tersebut dapat menjejaskan keimanan seseorang. Bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun menjamin rezeki setiap makhluk? Yang Islam nak ataupun yang Allah Ta'ala nak daripada kita beriman dengan qada dan qadar. Dalam maksud itu pasti kita kena faham bahawa bila beriman kepada ketentuan Allah Ta'ala ini, manusia perlu berusaha. Yang akan bagi itu Allah Ta'ala, yang menentukan itu adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pula melihat hamba dia berusaha dan mencari apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, barulah perkara itu dia akan dapat. Apabila perasaan sebegini berterusan kekal, maka pada masa yang lama akan sampai ke tahap yang membahayakan, iaitu benci kepada Allah Ta'ala.
Ini yang kita takutlah. Maksudnya last sekali dia tak bergantung pada Allah Ta'ala. Dia bergantung pada Allah. Sebab tu bila kita awal saya melihat hadis ini, kenapa perkara ketiga Nabi sebut tentang bergantung pada orang kaya. Kerana apa? Daripada dua perkara yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini, rupanya bila dia sudah sampai peringkat tidak lagi bergantung pada Allah Ta'ala, maka dia akan mencari pergantungan lain. Dia bergantung kepada makhluk, terutamanya manusia yang boleh memberi sesuatu kebaikan pada dia. Maksud di sini bukan sahaja kepada kekayaan, tapi boleh jadi yang lain, iaitu pangkat. Orang ada kedudukan, lebih serendek pada orang yang macam ni. Asal tu lah kan, maksudnya lebih dekat, cari pengaruh. Ini adalah suatu yang kalau niat itu tidak baik ataupun tujuan itu tersasar daripada apa yang dibenarkan dalam syarak, maka dia akan menjadi mazmumah, buruk. Apa yang paling penting bagi seorang hamba ialah berikhtiar dan berusaha sekuat kemampuan, kemudian menyerahkan sebarang keputusan dengan penuh redha pada Allah Ta'ala. Inilah tugas utama kita sebagai hamba Allah Ta'ala atas dunia. Buat perkara yang Allah Ta'ala nak. Ikut saja, susah, payah, kan? Apa juga perkara yang mendatang itu, serahlah kepada Allah Ta'ala, dan pada masa yang sama selalu berprasangka baik kepada Allah, yakni husnuzan. Sebab ujian Allah Ta'ala semuanya ada kebaikan dan hikmah kepada hamba. Dalam satu hadis lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Ala muallimukumul kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawaza al-bahr ma'a bani Israil?" Faqulna bala ya Rasulullah. Qala qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaki wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksud hadis ni ialah Nabi kata, mahukah aku mengajarkan kepada kamu kalimah yang diucapkan oleh Nabi Musa ketika menyeberangi laut bersama Bani Israel? Kami menjawab, mestilah, kami tak, wahai Rasulullah. Lalu baginda bersabda, ucapkanlah, ya Allah. Perkataan yang kita nak ucapkan itu ialah Allahumma lakal hamd wa ilaikal mushtaki wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya, ya Allah, hanya untukmu segala puji, hanya kepadamu lah tempat mengadu, al-mushtaki wa antal musta'an, dan engkaulah tempat meminta pertolongan, wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, keupayaan dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Al-Aliyyil Azim, yang maha mulia lagi maha agung. Maksudnya dalam kita berusaha mesti ada doa. Kan kita berusaha ni mesti ada doa, sebagaimana yang Nabi minta ataupun Nabi ajarkan kepada para sahabat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Manusia yang baik ini dia tidak akan lekang daripada doa. Doa ni adalah silahul mu'min, senjata orang mukmin. Mukhul ibadah, dia adalah keutamaan dalam ibadah. Atas tadi kalau maksud mukh tu ialah otak lah. Dia keutamaan, kepentingan dalam ibadah. Ibadah tanpa doa, dia jadi suatu yang kurang. Al-A'mash telah berkata, setelah aku mendengar kalimah-kalimah ini dari Syaqiq Al-Asadi daripada bangsa Kufah, dan dia menerimanya daripada Abdullah, maka aku meninggalkannya. Maksudnya dia tinggalkan yang merungut-merungut tadi. Setiap kali apa saja perbuatannya, tentu dia akan mulakan dengan doa. Kemudian dia berkata, telah datang kepadaku seseorang yang datang ketika aku sedang bermimpi. Dia berkata, hai Sulaiman, tambahlah kalimah-kalimah itu dengan wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Ini cerita dalam mimpi belakang.
Semana sesuatu itu mimpi ini bukanlah menjadi hujah syariat, tapi dia adalah panduan. Maksudnya tadi wanasta'inuka ala fasadin fina, dan kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah atas kerosakan yang menimpa kami. Wa nas'aluka salaha amrina kulli, dan kami mohon kepadamu ya Allah kemaslahatan, yakni kebaikan dalam seluruh urusan diri kami. Maksudnya daripada yang disebut tadi Allahumma lakal hamd wa ilaikal mushtaki sampai la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, tambah lagi dengan yang ini. Tak ada masalah lah dalam cerita kepada kita bagaimana bila kita berdoa, mintalah kepada Allah Ta'ala apa saja. Maksud di sini bila minta tu, minta yang paling baik kan, yang paling tinggi. Kalau syurga, rezeki yang paling baik, memang itulah yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Minta yang paling elok, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Barang siapa yang sedih kerana perkara-perkara dunia, maka bererti ia telah marah kepada Allah kerana tidak redha terhadap qada daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sabar atas bencana darinya, serta tidak beriman pada qadar darinya. Hal ini kerana segala yang terjadi di dunia ini adalah berdasarkan qada dan qadarnya. Jadi kita dah sebut hal ini. Jadi elakkan daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang boleh menunjukkan kita ini tidak redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya semata-mata kerana kekayaannya, maka sesungguhnya dia telah hilang 2/3 agamanya. 2/3 di sini ialah, kalau kita lihat di sini, syariat hanya membolehkan memuliakan manusia kerana kebaikan dan ilmu, bukan kerana kekayaannya. Oleh itu, barang siapa yang memuliakan harta kekayaan, bererti dia telah menghina ilmu dan kebaikan. Maksudnya kita muliakan yang Nabi sebut, yang hilang thulutha dinihi, 2/3 daripada agama dia itu ialah 1 berkaitan dengan ilmu, 2 berkaitan dengan kebaikan seseorang. Jadi kita muliakan orang, tentulah pertama dengan ilmunya yang kita sebut ulama, alim. Yang kedua kerana kebaikan dia, kerana perkara-perkara yang disumbangkan, boleh jadi daripada harta dia juga. Tapi nak tunjuk kepada kita bahawa di sini adalah kebaikan itulah menyebabkan kita memuliakan dia. Pertolongan yang diberikan kepada kita daripada dia, maka itu adalah kebaikan. Nasihat, buah fikiran yang datang daripada orang-orang sebegini, kita muliakan. Tapi kalau semata-mata kita muliakan kerana kekayaan seseorang, inilah yang ditakuti akan mendatangkan keburukan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah menyebut segala tingkah laku setiap orang mukmin mestilah berdasarkan pada 3 perkara. Pertama, melaksanakan segala perintah, menjauhi larangan. Yang kedua, dan redha pada qadar Allah Ta'ala. Paling tidak, keadaan orang mukmin itu tidak terlepas dari salah satunya. Oleh sebab itu, setiap orang mukmin mesti tetap memperhatikan hatinya dan seluruh anggota badannya untuk melaksanakan 3 perkara tersebut. Saya ulang balik apa yang disebut: melaksanakan segala perintah, menjauhi larangan, redha pada ketentuan Allah. 3 perkara. Ini yang dipesan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang keadaan kita terhadap Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini memberi manfaat pada kita semua, menjadi panduan dalam kehidupan, menjadi hamba yang redha, yang sentiasa mengikut dan patuh pada perintah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.